Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini ya bersama Cikgu Mahiran. Anda akan mempelajari sejarah KSSM Tingkatan 5 Bab 5 Pembentukan Malaysia Siri 2. Kita akan memberi fokus kepada 5.3 reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Diharapkan pada akhir pembelajaran anda nanti, anda semua dapat menerangkan reaksi penduduk tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia, seterusnya merasionalkan kepentingan kesepakatan dalam membentuk sebuah negara yang stabil. Kita lihat dahulu ya bahagian pengenalannya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Pembentukan Malaysia ini telah mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Terdapat pihak yang menerima baik cadangan pembentukan dan tidak kurang juga ada pihak yang menentang. Reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Jadi negeri-negeri ini adalah negeri yang akan terlibat dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Manakala reaksi negara jiran pula adalah daripada Indonesia, Filipina dan Thailand. Sebelum kita teruskan ya melihat ya, reaksi awal terhadap gagasan Malaysia, cikgu ulang sekali lagi ya, reaksi tempatan adalah melihat negeri-negeri seperti Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Manakala reaksi negara jiran, kita akan melihat reaksi Indonesia, Filipina dan Thailand ya. Cikgu dah sebutkan sebentar tadi bahawa Brunei dan Singapura dikategorikan dalam reaksi tempatan kerana kedua-dua negeri ini membincangkan konsep Malaysia yang sama ya. Ini adalah gambar ya di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah berucap kepada wartawan asing di Hotel Adelphi Singapura pada 27 Mei 1961 di mana beliau telah mengumumkan cadangan pembentukan Malaysia. Kita lihat ya reaksi tempatan ya dari Persekutuan Tanah Melayu terlebih dahulu. Pada umumnya, rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun wujud juga perbezaan pendapat dalam usaha melaksanakannya. Jadi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mendapat sokongan daripada UMNO berkaitan dengan rancangan pembentukan Malaysia ini. Bagaimana pula dengan reaksi Sarawak? Ya, di Sarawak terdapat pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Kita lihat dahulu ya reaksi yang menyokong. Barjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman menyokong pembentukan Malaysia. Sementara itu, PANAS yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pesaka yang dipimpin oleh Temenggung juga Anak Bariang dan SCA turut menyokong Malaysia. Yang ini kita terus melihat ya yang menentang ya gagasan Malaysia. Pada peringkat awalnya SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kalong Ningkam menentang cadangan pembentukan Malaysia. Pun begitu, ada yang di peringkat awalnya menentang kemudian menyokong. Ya, kita lihat tadi kita dah sebut ya, SNAP menentang rancangan pembentukan Malaysia. Walau bagaimanapun SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia JSKM. Pada bulan Oktober 1962, PANAS, SNAP, Barjasa, SCA dan Pesaka bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia.
Parti Politik Sarawak menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963. Ini adalah senarai parti politik yang telah ditubuhkan di Sarawak yang terdiri daripada Sarawak United People's Party SUPP, Parti Negara Sarawak PANAS, Sarawak National Party SNAP, Barisan Rakyat Jati Sarawak BARJASA, Sarawak Chinese Association SCA dan Parti Pesaka Anak Sarawak PESAKA. Bagaimana pula reaksi di Sabah? Penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Pada peringkat awalnya, penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang. Ada sebabnya kerana pada ketika itu, Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan manakala sistem perkhidmatan awam semakin baik. Jadi penduduk dah mula berasa bebas menjalankan kegiatan harian mereka. Sementara itu, kehadiran pasukan tentera British menjamin keselamatan mereka. Jadi atas sebab itulah penduduk berpendapat bahawa tiada keperluan untuk mereka bergabung dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita teliti dahulu yang menentang, reaksi menentang. Cadangan pembentukan Malaysia mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Mereka telah melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Mereka turut mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa yang sama juga, jarak antara Sarawak, Sabah dengan Kuala Lumpur yang jauh akan menimbulkan masalah. Disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di Borneo membentuk Barisan Bersatu atau United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan Bersatu ini dianggotai oleh Ong Ki Hui, pengerusi SUPP, A.M. Az-Zahari, pemimpin Parti Rakyat Brunei, dan Donald Stephens, Fuad Stephen daripada UMNO. Walau bagaimanapun, UMNO kemudiannya menyokong pembentukan Malaysia. Okey, kita terus melihat pula yang menyokong. Menjelang pembentukan Malaysia, terdapat parti politik utama ditubuhkan, antaranya termasuklah UMNO, USNO, Pasuk Momogun dan Sabah Chinese Association, SCA. USNO dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun, menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Parti politik di Sabah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sabah Alliance pada bulan Oktober 1962. Parti gabungan ini terdiri daripada UMNO, USNO, United Pasuk Momogun atau UPKO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Ini adalah parti-parti politik, senarai parti politik di Sabah menjelang yang ditubuhkan menjelang penubuhan Malaysia yang terdiri daripada United National Kadazan Organisation atau UMNO, Democratic Party, United Sabah National Organisation USNO, United National Pasuk Momogun, United Party, Borneo Utara National Party BUNAP Gabungan Democratic Party dan United Party. Okey. Kita teruskan dengan melihat reaksi daripada Singapura. Pemimpin dan penduduk Singapura memberikan reaksi yang pelbagai juga terhadap pembentukan Malaysia. Kita mulakan dengan menyokong. People's Action Party (PAP) yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew telah menyambut baik rancangan pembentukan Malaysia ini. Bagi golongan pedagang dan pengusaha industri pula, mereka menyokong pembentukan Malaysia kerana pada mereka dengan penggabungan ini
akan membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Parti lain seperti Parti Buruh Singapura hakikatnya memang bersetuju tetapi menganggap gabungan ini sebagai suatu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Ya, yang menentang pula Parti Rakyat Singapura. Kemudian Barisan Sosialis yang menentang penggabungan kerana pada mereka pembentukan Malaysia ini sebagai satu bentuk penjajahan baharu ataupun neokolonialisme. Jadi mereka telah mencadangkan supaya pandangan daripada rakyat diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai Malaysia. Kita lihat reaksi tempatan yang terakhir iaitu reaksi daripada Brunei. Ya, sama juga ada yang menyokong. Siapa yang menyokong Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin memang mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini, namun akhirnya mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Kemudian yang menentang Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Az-Zahari memang sangat-sangat menentang cadangan tersebut kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Beliau AM Az-Zahari berpendapat bahawa pembentukan Malaysia ini merupakan salah satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh mereka agar dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain itu juga mereka khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan mereka sekiranya Brunei menyertai pembentukan Malaysia ini. Bagaimana pula reaksi daripada negara jiran? Negara-negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand turut memberi pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Kita lihat dahulu reaksi daripada Indonesia. Pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia telah mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Kemudian reaksi daripada Filipina, Presiden Diosdado Pangan Macapagal atau Macapagal dari Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana mereka menuntut wilayah Sabah. Bagaimanapun bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan kerajaan British. Kemudian yang akhir sekali kita lihat reaksi dari negara Thailand. Kerajaan Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap dapat memperkuat usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Kesimpulan yang kita boleh buat setelah mempelajari 5.3 reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia ialah pembentukan Malaysia mendapat reaksi yang pelbagai daripada penduduk tempatan dan juga negara jiran. Walaupun dilihatnya terdapat penentangan, pembentukan ini tetap diteruskan juga demi kebaikan rakyat. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.